Assalamualaikum, selamat pagi semua penonton-penonton. Selamat datang ke Jom Masuk IPT 2021. Untuk time ni, sekarang ni tibalah giliran daripada bahagian beasiswa KPT untuk kita ceritakan berkenaan dengan bantuan kewangan yang kita sediakan buat KPT. Untuk makluman penonton-penonton, adik-adik semua, kita ada 3 saluran untuk tengok Jom Masuk IPT yang bahagian beasiswa ni. Yang pertama secara FB Live di FB page Kemasukan BPKPJPT. Okay, boleh cari page tu, saya ulang balik.
kemasukan BPKPJPT, ataupun yang kedua melalui inilah link yang ada dekat belakang ni kami ni. Jadi apa ni, tahun ni sedikit berbeza lah ya, sebab kita adakan secara virtual disebabkan kita masih dalam tempoh PKP. Okey, sementara kita nak tunggu lebih ramai lagi yang masuk tengok live kita ni, nanti takut kalau kita dah mula ramai yang terlepas pula. So saya nak ucapkan tahniah lah terlebih dahulu kan kepada semua adik-adik yang baru je dapat keputusan SPM. Tahniah diucapkan pada yang cemerlang. Mana yang keputusan memuaskan, ingat ini bukannya pengakhiran. Perjalanan hidup kita panjang lagi, insya-Allah di masa hadapan kita masih boleh jadi orang yang cemerlang. Okey. Kita sebelum kita mula tu kita perkenalkan diri dululah ya, Cik Razali. Nama saya Sharifah Nordiana binti Abdul Rashid, dan di sebelah saya adalah panel kita, Encik Ahmad Razali bin Abdul Rahim, yang in charge sebenarnya. Inilah desk officer dia yang in charge untuk bantuan kewangan di bawah KPT ni. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan, kalau sesiapa yang menonton melalui FB Live, boleh terus kemukakan soalan di ruangan komen, ataupun kalau yang menonton melalui Zoom ni, kat bawah tu dia ada Q&A punya button. Klik je dekat button Q&A tu, tanya soalan, insya-Allah kita akan cuba jawab secara live lah. Jadi di samping tu jangan lupalah share link ni biar semua dapat tahu berkenaan dengan apa bantuan kewangan yang kita sediakan di bawah KPT ni. Okay? Alright, untuk makluman semua, sebenarnya selain KPT ni kita ada banyak kementerian dan agensi yang menyediakan bantuan kewangan dan beasiswa. Tapi untuk tujuan sesi kita pada hari ini, kita hanya fokus pada bantuan kewangan di bawah KPT saja. Okay, kita teruskan dengan Cik Razali punya point. Tapi yang pertamanya kita nak minta Cik Razali cerita dulu. Sebenarnya apa fungsi bahagian beasiswa ni? Kita cerita dululah apa bahagian beasiswa KPT ni sebenarnya. Okay. Terima kasih Puan Sharifah di atas mukadimah tadi ya. Adik-adik boleh dengar ya, untuk yang pelajar lepasan SPM, tahniah diucapkan, anda telah berjaya mengharungi satu peperiksaan yang amat penting dalam situasi yang begitu mencabar pada masa ini. Pada yang berjaya itu sekali lagi diucapkan tahniah. Kepada yang merasakan boleh buat lebih baik selepas ini, anda jangan risau. Peluang masih terbuka luas. SPM ini bukanlah pengakhiran semata-mata, ianya adalah satu permulaan. Dan peluang yang diberikan untuk peringkat tertiary ini, peringkat seterusnya adalah luas. Jangan putus asa ya, seperti yang Puan Sharifah cakap tadi, jangan putus asa, jangan mengalah. Once a failure is not always a failure. Jadi kami di KPT ini, terutamanya di bahagian beasiswa KPT, menyediakan pelbagai peluang dan ruang lah ya untuk pelajar-pelajar kita, terutamanya kepada adik-adik ataupun anak-anak yang memang berhasrat untuk melanjutkan pengajian. Okey. Di KPT ni, bahagian beasiswa KPT ni merupakan salah satu agensi yang menyediakan pembiayaan dan juga penajaan selain daripada JPA, daripada MARA yang selalu orang itulah yang glamour kan. Itulah yang glamour kan. Kita dulu sekolah dulu pun memang nak beasiswa apa selepas ni, nak beasiswa JPA contohnya, beasiswa Petronas, beasiswa Shell dan sebagainya. Okey. Di KPT ini kita menyediakan beasiswa, peranan beasiswa. Bahagian beasiswa di KPT ini ada dua sebenarnya. Yang pertama ialah untuk menyediakan penajaan, dan yang satu lagi adalah untuk melaksanakan penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini bermakna untuk membuat kutipan semula lah. Tapi hari ini kita nak cerita tentang bantuan kewangan, di mana bantuan kewangan ini merupakan salah satu elemen dalam penajaan di bawah KPT. Jadi di KPT ini elemen penajaan adalah disasarkan kepada golongan tenaga pengajar di institusi pengajian tinggi awam. Ini adalah termasuk pensyarah di Universiti Awam, pensyarah di Politeknik dan juga di Kolej Komuniti Puan Sharifah. Dan itu untuk yang di dalam perkhidmatan. Oh, itu yang dalam perkhidmatan lah. Okey. Itu untuk pensyarah kita yang nantilah kalau adik-adik maknanya selepas ni lah. Betul. Selepas ini kalau adik-adik ada yang berminat mungkin menjadi pensyarah di UA selepas ni, ataupun pensyarah di Politeknik selepas ni, di Kolej Komuniti, bolehlah memohon program-program di bawah program beasiswa, iaitu program Skill Latihan Akademik, hadiah latihan persekutuan dan sebagainya lah. Dan untuk yang pra-perkhidmatan ni bermakna untuk yang belum masuk dalam perkhidmatan awam lagi, iaitu orang awam.
kita ada program yang meliputi My Brain Science contohnya. My Brain Science ni adalah untuk melahirkan Nobel laureate di kalangan pelajar-pelajar yang akan meneruskan pengajian dalam bidang sains tulen, iaitu biologi, fizik, kimia dan matematik. Seterusnya kita ada program beasiswa yang diberikan nama Yang Berhormat Menteri Atlet Cemerlang IPT. Yang ini untuk atlet cemerlang kita. Dan seterusnya adalah untuk Yang Berhormat Menteri di bawah Anugerah Tokoh Siswa. Ini adalah untuk pemenang tokoh siswa. Dan seterusnya ialah pelajar cemerlang Politeknik. Maknanya walaupun SPM ni tak begitu cemerlang, tapi sebenarnya banyak lagi lah laluan yang lepas ni kita sediakan untuk dapat beasiswa. Betul. Tapi Cik Razali hari ni kita fokus untuk yang lepasan SPM. So untuk lepasan SPM ni di bawah bahagian beasiswa KPT dia lebih berbentuk bantuan kewangan. Betul. Betul dah? Ya. Bantuan kewangan. Okey, setahu saya ada 4 jenis lah bantuan kewangan kan? Boleh. Okey, kita minta Cik Razali cerita dululah apa 4 jenis bantuan kewangan tu. Okey, 4 jenis bantuan kewangan di bawah KPT ni ialah yang pertama bantuan kewangan orang kurang upaya. Okey, itu ialah akronimnya BKOKU. BKOKU. Seterusnya ialah program pendidikan khas. Ini pun untuk OKU juga yang mempunyai kekurangan upaya pendengaran dan juga pertuturan. Okey, PPK dipanggil. Okey, saya rasa untuk hari ini tumpuan utamanya ialah bantuan kewangan asasi. Bantuan kewangan asasi. Yang ni memang selalu dengar lah. Ya, ini bantuan kewangan asasi untuk kita akan cerita lagi lah selepas ni. Saya rasa Puan Sherry pun dulu dapat juga bantuan kewangan asasi ni. Okey, yang keempat ialah bantuan kewangan pelajar kolej komuniti. BKPKK dipanggil. Ada 4. Tapi Betul. kita cerita satu-satu sebelum ke kemuncak yang bantuan kewangan asasi tu. Betul. Kita mulakan dengan yang bantuan kewangan orang kurang upaya dululah. Betul. Okey. Jadi kita start dengan BKOKU dulu, Cik Razali. Okey, BKOKU ini untuk pengetahuan Puan Sharifah dan semua yang menonton sebenarnya program ni telah bermula sejak dari tahun 2006 lagi. Lama dah program ni. Dan setiap tahun kita menerima permohonan yang sangat menggalakkan. Dia meningkat dah sepanjang tahun, meningkat secara eksponensial. Tahun ni pun kita dah hampir nak mencapai 700, tahun lepas kita pun dah mencapai hampir 900 penerima. Jadi begitu mendapat respon yang begitu baiklah program ni. Jadi kalau ada mungkin rakan-rakan adik-adik ataupun saudara mara ke yang OKU yang ingin melanjutkan pengajian bolehlah maklumkan kepada mereka bahawa KPT ni di bahagian beasiswa ada menyediakan bantuan kewangan orang kurang upaya. Jadi kita tidak mengenepikan mana-mana golongan pun. Boleh Cik Razali cerita apa dia punya maksudnya syarat-syarat kelayakan lah untuk dapat ni, selain daripada ya syarat utama dia mestilah dia adalah seorang OKU, tapi selain daripada itu apa lagi syarat dia? Okey, seperti dimaklumkan oleh Puan Sharifah tadi kan, dia mesti warga negara Malaysia. Okey, itu yang pertamalah, warga negara Malaysia. Kemudian mesti mendapat kad daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdaftarlah bermakna dah mempunyai kad OKU tu. Okey. Betul lah tadi Puan Sharifah cakap tadi kan, bermakna perlu mendapatkan pengiktirafan untuk mendapat kad OKU itu. Jadi seterusnya khusus yang diikuti oleh pelajar ataupun bakal diikuti oleh pelajar itu adalah mendapat pengiktirafan oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi seterusnya pelajar juga melanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian awam, tak kisahlah universiti awam ke, swasta boleh. Swasta pun boleh. Tapi di bawah seliaan KPT dan juga di bawah dan juga di mana-mana politeknik dan juga kolej komuniti. Jadi yang menarik lagi ialah pelajar yang pelajar separuh masa ataupun pengajian jarak jauh juga boleh memohon bantuan kewangan ini. Separuh masa pun boleh. Separuh masa pun boleh. Lagi kita akan cerita apa yang mereka akan dapat. Tapi untuk penjawat awam, pelajar bukanlah dalam tempoh cuti belajar bergaji penuh. Maknanya untuk penjawat awam dia ada lain lah. Ada lain lah. Kita awam lagi. Kita tak payah ceritalah pasal yang tu kan. Kita lebih pada yang untuk orang awam ni. Betul. Okey. Berapa agaknya bantuan kewangan yang dia dapat di bawah BKOKU ni? Betul? BKOKU. BKOKU kan. BKOKU. Berapa?
Mungkin milenial sekarang ni sebut Bikoku lah kan. Bikoku lah kan. So OKU. So sebenarnya mereka ni dapat kita sediakan bantuan kewangan ini kepada semua penerima. Mereka layak untuk dapat bantuan sebanyak RM5,000 setahun. 5,000 setahun dan maksimum 20,000 untuk sepanjang tempoh pengajian. Okey, 5,000 setahun. Betul. Jadi banyak tu kalau 5,000 pun banyaklah. Siapa pun kita nak bagi kan bantuan kewangan yang sebegitu. Begitu prihatinnya kita ni kepada golongan istimewa ni supaya mereka dapat melanjutkan pengajian dan seterusnya boleh menampung ataupun meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan kelayakan telah mereka ada tu. Jadi dengan kemudahan 5,000 ini yang kita beri setiap tahun, yang kita bagi ni pun bukannya terhad, dia bermaksud bukan terhad apa. Dia 5,000 itu adalah termasuk yuran pengajian dan juga allowance wang saku. Okey. Bermakna kalau okeylah kita nak beritahu lah sebenarnya mereka ni dia belajar di peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda, master sehinggalah ke PhD Puan Sharifah. Okey, maknanya daripada sijil sampai PhD, semua sepanjang tu dia layak dapat bantuan. Dia layak dapat bantuan. Selagi dia ada kad tu. Selagi dia ada kad tu 5,000 setahun dia dapat. 5,000 setahun. Okey. Bermakna kalau yuran dia katakanlah yuran dia satu semester satu tahun tu dalam 3,500 kan. Jadi 1,500 tu balance 1,500 tu wang saku dia lah. Wang saku dia. Okey. Begitulah ya. Jadi untuk makluman Puan Sharifah, tempoh pengajian mereka ini kalau di peringkat sijil tu, sijil tu 2 tahun. 2 tahun. Maksimum lah, ini tempoh maksimum lah. Betul, ini tempoh maksimum 2 tahun. Diploma 3 tahun. Kemudian ijazah sarjana muda 4 tahun lah. Kemudian kalau dia sambung lagi, dia rasa nak sambung lagi lah, rasa tak cukup lagi ni ilmu ni kan. Tambah lagi, buatlah masters, buat sarjana. Tambah lagi 2 tahun. 2 tahun. Last PhD lah. Last sekali kalau dia rasa saya boleh teruskan ni, saya nak dapatkan doktor kan, nak dapatkan iktirafan yang tertinggi sekali dalam bidang pendidikan, dia teruskan PhD 3 tahun Puan Sharifah. Kita memang galakkan lah sebenarnya, kita memang sokong. Betul. Kalau golongan LKU ni untuk melanjutkan pelajaran yang kita sediakan bantuan kewangan khas untuk golongan LKU. Dan saya rasa bantuan ni tidak mengambil kira taraf pendapatan maknanya tak ada syarat B40 M40, tak kisah. Tak ada, kita buka kepada seluruh warga rakyat kita semua yang golongan pendapatan. Janji ada kad tu. Betul, janji ada kad. Bolehlah memohon. Bolehlah. Macam Cik Razali kata tadi, tempoh pengajian tu, kalau total tu dalam lebih kurang 15 tahun. So maknanya sepanjang 15 tahun dia layak dapat 5,000 setahun. Ya betul. Kalau tu maknanya lebih kurang 75,000 lah. Dia boleh layak dapat lah kiranya. Ya, dia layak dapat lah kiranya. Itulah prihatinnya bahagian beasiswa, itulah prihatinnya kementerian kita kepada golongan istimewa ini Puan Sharifah. Okey, jadi tadi bukan setakat IPTA, IPTS pun boleh, tak kisah. Politeknik pun boleh, College Humanity pun boleh. Jadi mana-mana je yang berdaftar di bawah seliaan KPT, syarat dia dia punya kursus tu diiktiraf oleh MQA dan JPA, maknanya semua boleh. Semuanya boleh. Okey. Macam mana nak mohon bantuan ni? Dah cerita macam-macam ni, tak tahu macam mana nak mohon ni. Kan? Dulu memang mohon secara manual Puan Sharifah. Dulu kena manual. Kena buat dokumentasi, kemudian hantar. Kalau mana yang jauh daripada tu Sabah Sarawak tu ataupun daripada Perlis ke, dia kena hantar menggunakan kurier kan, dan DHL dan sebagainya. Kali ni tak. Kali ni kita mudahkan. Kita buat secara online. Jadi kalau nak berdaftar, kalau nak memohon BKOKU ini tuan-tuan, puan-puan, adik-adik anak-anak bolehlah memohon secara dalam talian melalui pautan https beasiswa.mohe.gov.my/bk_oku/. Saya rasa kita akan sediakan link tu nanti. Kalau nak pergi boleh layari di laman web beasiswa. Kalau mudah terus ke inilah laman web KPT, www.mohe.gov.my. Ataupun /bk_oku. Ataupun boleh terus call kita punya hotline. Betul. 03 84 kali 8888
1616. Ya. Itu paling mudah lah kiranya. Itu paling mudah. Pergi Kalau- ke sama ada pergi ke laman web ataupun call hotline ataupun apa ni, nanti pilih je BK OKU. Ya. Alright. Dan semasa apabila dah masuk nanti, pilih masuk log masuk, masukkan nombor IC sebagai ID. Ini nak ceritalah satu lah kan, nak cerita kan. Manakala kata laluan merupakan 6 digit terakhir IC pelajar. Klik pada pengguna baru yang tertera di bawah ruangan bawah dan klik butang hantar. Dari sisi semua ni nanti, pengguna perlu mengisi maklumat-maklumat yang diminta dan perlu memuat naik dokumen seperti berikutlah. Situ salinan kad pengenalan, kemudian salinan kad JKM, kemudian salinan surat tawaran pengajian, kemudian salinan kad pelajar, kemudian salinan buku akaun Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB. Maknanya dia kena buka akaun dululah dengan Bank Islam. Buka akaun dulu dengan Bank Islam. Kemudian sediakan salinan, kemudian salinan invoice daripada universiti yang dah masuk belajar tu, dan juga salinan keputusan peperiksaan. Ini untuk pelajar yang sedia ada. Tapi pastikan dokumen yang telah di-scan ini, telah diimbas ni, dimuat naik mengikut format yang dinyatakan. Bermakna kalau PDF lah. Sebab kalau tak nanti kita akan hadapi masalah di mana pengguna perlu mengulang balik kaedah. Ini standard lah kan. Dia senang cerita kalau lengkap semua dokumen ni, betul, confirm dapat. Confirm dapat. Okey, ni nama pembantuan, memang nak bantu. Jadi confirm dapat. Ya. Okey. Jadi tak apa, kalau ada yang terlepas ni tadi tu, masuk je laman web KPT www.mohe.gov.my tu, terus klik ke bantuan kewangan orang kurang upaya. Okey. Kita teruskan dengan program yang kedua, bantuan yang kedua, iaitu program pendidikan khas. Okey, kita minta Cik Razali ceritalah lagi program pendidikan khas pula. Ada masa lagi ke ni, Puan Sharifah? Ada. Lama masa kita ni. Lama lagi kan. Kita istimewa sikit lah hari ni, hari Ahad, adik-adik pun semua di rumah, boleh menonton dengan selesa dari rumah kan. Okey. Seterusnya kita berbicara tentang program pendidikan khas. Ini pun salah satu bantuan kewangan yang diberikan kepada adik-adik kita daripada golongan yang istimewa ni. Tetapi bagi program pendidikan khas ini, ianya di peringkat sijil dan sijil je lah. Yang ni sijil saja. Dia sebenarnya untuk upskilling ni. Upskilling dan juga reskilling lah. Ada pelajar-pelajar ni dia dah ada skill tu, tapi yang mana yang perlukan kemahiran tu, kita sediakan program ni untuk dia dapatkan kemahiran itu. Di mana dengan kemahiran itu, sekali lagi dia boleh gunakan sijil ini untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Jadi program pendidikan khas ini disediakan kepada golongan istimewa yang mempunyai kekurangan upayaan dari aspek pertuturan dan juga pendengaran. Okey, dua tu je lah. Yang tadi OKU general. Betul. Apa saja, yang ni khas untuk OKU pendengaran dan pertuturan. Betul. Peringkat sijil. Peringkat sijil. Okey. Ini yang kalau kategori tu kategori DE/DD lah. Okey. Alright. Okey. Syaratnya adalah seperti sama juga macam seperti BKOKU tadi. Mereka perlulah warga negara Malaysia. Kemudian diberikan taraf pelajar OKU dalam kategori DE/DD, iaitu pendengaran dan pertuturan, dan berdaftar dengan JKM. Jadi kursus yang diikuti ni pun dia berdaftar jugalah dengan MQA dan juga GPA. Yang tu syarat umum lah. Ini syarat umum lah. Okay. Tapi tak semua tempat ada tak semua tempat. Maknanya tak semestinya belajar CJ di mana-mana pun dapat. Maknanya ada spesifik politeknik atau college community. Betul, Puan Sharifah. Kat mana tu, Cik Razali? Okey, dia terhad kepada 6 tempat sahaja, iaitu di 5 politeknik dan 1 college community. 5 politeknik, 1 college community. Kat mana tu? Okey, 5 politeknik tersebut ialah yang pertama ialah Politeknik Sultan Ibrahim Sultan di Johor. Kemudian Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Selangor. Kemudian di Politeknik Ungku Omar di Ipoh, Perak lah. Kemudian Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Perlis dan Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Itu 5 poli tadi. 5 poli. Okey, ada 5 poli. Satu lagi tadi college community. College community dekat je, dekat Selayang, Puan Sharifah. Okey, semua ada lah, senang cerita. Utara, selatan, timur, barat, Sabah pun ada. Betul. Jadi boleh pilih lah mana-mana yang sesuai dengan lokasi masing-masing. Okey, kita nak tahu macam BKOKU tadi juga, kita nak tahu apa elemen bantuan ni. Macam sebab tadi BKOKU dia bayar yuran dan wang saku. Betul. RM5,000 setahun. Okey, yang program pendidikan khas ni pula berapa? Okey, untuk program pendidikan khas ni
mereka akan dapat untuk semester pertama dia lain sikit. Semester pertama ni dia dapat lebih, dia dapat RM 3,660. Okey. Ini untuk semester pertama. So mungkin lebih tu sebab bayar yuran lah. Betul, bayar yuran pendaftaran tu. Yuran pendaftaran tu. Dan untuk 3 semester seterusnya dia akan dapat RM 3,360. Okey, untuk yang tadi tu separuh masa pun layak memohon BPK-OKU. Tapi betul. untuk yang program ni separuh masa layak tak? Itulah kami minta maaf lah sangat-sangat ya. Untuk program PPK ni kita hanya terima yang sepenuh masa saja. Itulah sikit beza antara BPK-OKU dengan PPK ni lah maknanya. Okey. Sebab kita nak dia betul-betul mengikuti program tu dan betul-betul menggaraplah ilmu yang dia akan perolehi nanti. Sebab kita nak bagi dia fokus kan. Jadi peringkat sijil ni dia akan kita akan terapkan banyak elemen kemahiran lah. Tapi don't worry, maksudnya kalau dia sambung ke peringkat diploma ke sarjana ke apa, dia boleh minta yang BPK-OKU tadi balik kan? Boleh sangat. Maknanya ada banyak ruang dan peluang. Janji nak belajar. Janji nak belajar, betul. Yang ni pun sama ke Cik Razali? Kita mohon dah sekarang ni semua online di atas talian saja. Dalam yang ni pertama sekali dia memohon secara online dan dia juga perlu mengemukakan permohonan lah melalui institusi yang mereka telah berdaftar. Maknanya mana-mana kolej dengan poli yang dia belajar tadi tu lah. Mana kolej dan poli itu supaya itu sebagai pengesahan bahawa mereka adalah pelajar daripada institusi berkenaan lah. Tapi masih lagi menggunakan platform online juga. Masih juga BK/PPK tu. Mohon secara online juga Puan Sharifah. Okey, kita tengok sekejap ada satu soalan. Sekejap kita tengok. Alright. Soalan dia, mesti buka akaun di bank Islam sahaja. Okey. Alright, yang ni Cik Razali boleh jawab lah. Saya rasa ni tadi dia tanya untuk yang BK-OKU tadi. Ini untuk BK-OKU. Ya betul. Perlu buka akaun bank Islam sahaja. Kena maksudnya untuk melayakkan bantuan kewangan ni, bukanlah melayakkan, nak masuk duit tu. Nak masuk duit kat akaun. Jadi kena ada satu akaun bank Islam lah. Okey. Jadi kita dah jawab ada satu je rasanya. Q&A saya simak dulu. Alright. Okey ke? Alright Wait Intan 03. Ya. Wait Intan 03. Wait Intan 03 ya. Bank Islam. Okey. Kita dah cerita dah. BK-OKU, program pendidikan khas. Betul. Okay. Yang ni Cik Razali, yang ni paling ditunggu-tunggu bantuan kewangan ni. Sebab yang ni lah sebenarnya majoriti orang boleh dapat. Betul. Siapa adik-adik lepas SPM yang nak sambung belajar ni, majoriti boleh dapat. Betul. Okey. Puan Sharifah pun dapat kat dulu tak? Dapat, tapi jangan tanya tahun bila. Puan Sharifah tu. Jangan tanya tahun bila saya dapat tu. Okey. Nama dia bantuan kewangan asasi. Okey, kita terus je lah minta Cik Razali cerita sebab ni yang memang semua orang nak tahu ni. Okey, bantuan kewangan asasi ni merupakan satu bantuan yang diberikan kepada pelajar-pelajar khusus untuk lepasan SPM. Untuk adik-adik semualah yang baru selamat SPM baru-baru ni kan. Tapi yang telah pun mendaftar dan mengikuti program di 13 pusat asasi Universiti Awam. Jadi sekarang tengah buat permohonan kan untuk masuk ke universiti, UPU dan sebagainya. So kita ada bantuan ini kepada pelajar yang akan dapat masuk ke pusat asasi nanti. Jadi pusat asasi ni pun maknanya siapa yang mohon dapat layak, boleh, bukan layak lah, boleh lah. Dia dapat nanti kita akan maklumkan lah apakah syarat-syaratnya. Dan untuk maklumannya adik-adik semua, 13 pusat asasi yang boleh memohon untuk bantuan kewangan asasi ni atau nama pendek dia BKA kita panggil kan, BKA. Senarai pusat asasi yang terdapat di Malaysia ni ada 13 yang kita sediakan bantuan kewangan ni. Yang pertama ialah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya lah tu alumni dia. Betul lah saya dapat maknanya. Ustazah kita alhamdulillah kan. Jadi Puan Sharifah pun dulu dia dapat juga, cuma tak apalah, kita tak perlulah nyatakan tahun bila. Cuma adik-adik yang dapat ni nanti, kita akan ceritakan adik-adik mana yang dapat 13 universiti ni, pastikan dengar nanti daripada semasa pendaftaran nanti, dengar daripada taklimat nanti daripada pihak pusat asasi nanti, dia akan ceritakan apakah bagaimanakah cara untuk. Tapi untuk hari ni kita maklumkan bahawa bantuan kewangan asasi ini disediakan di 13 buah universiti awam, iaitu yang pertama tadi UIAM tadi. Yang kedua ialah di UiTM, Universiti Teknologi Mara. Yang ketiga ialah di Universiti Putra Malaysia, UPM. Kemudian di Universiti Melaya, di UM.
Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, okey, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Utara Malaysia dan yang terakhir sekali ialah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Ini boleh kata kebanyakan yang inilah betul. Yang ada di Malaysia ni, yang mana ada pusat asasi memang kita dah cover untuk bantuan kewangan asasi ni. Betul, ya. Okay. Jadi nanti kalau dapat nanti adik-adik bolehlah bertanya dengan pejabat berkenaan kan. Diorang ni pun nak tahulah siapa yang layak, berapa amount dia. Dah cerita-cerita siapa yang layak ni. Okey, untuk yang melayakkan ni program bantuan ni, amount yang adik-adik boleh layak untuk menerimanya ialah sebanyak RM3,920. Tetapi RM3,920 ni, ya adik-adik, adalah meliputi elemen yuran pengajian dan juga yuran penginapan dan juga allowance wang saku. Tapi ada syarat-syaratnya pula Puan Sharifah. Syarat-syaratnya ialah, mudah saja syarat-syaratnya. Sebenarnya syarat-syarat ni pun kita telah pindah tahun lepas dia sedikit berbeza. Untuk tahun ni pendekatannya memandangkan pandemik ini telah memberikan kesan kepada banyak ramai ahli keluarga kita dan juga pendapatan beberapa kita yang mungkin sedikit terjejas disebabkan oleh keadaan semasa. Jadi kita menyediakan syarat di mana kita mengikut taraf pendapatan M40 dan juga B40 semasa. Jadi M40 tahun ini, bermula tahun ini ialah sebanyak RM10,999 Puan Sharifah. Orang selalu kata M40 terpinggir kan. Kali ni kita tak pinggirkan. B40, M40, dua-dua layak dapat. Kita tak pinggirkan kali ni. Ini adalah antara bantuan kewangan yang disediakan untuk membela lah kiranya golongan M40 ni kan. 10959. Jadi nanti kalau mana-mana adik-adik mana-mana dah dapat nanti pusat asasi mana-mana, jadi pastikan tunjukkanlah bukti bahawa pendapatan ahli keluarga adalah sebanyak 10,999 dan ke bawah lah. Dan ke bawah. Pendapatan isi rumah kira. Pendapatan isi rumah. Ayalah. Jadi nanti kemukakan, jadi bolehlah membuat permohonan dan kita akan memproses melalui universiti yang adik-adik mendaftar nanti. B40, M40 ni kita ikut yang Jabatan Perangkaan Malaysia punya tu lah Cik Razali. Maknanya yang terkini lah. Yang terkini. Kita ikut yang terkini. Alright, ada satu lagi saya nak tanya. Kalau macam pelajar dari Sabah Sarawak ke yang nak ke Semenanjung ataupun yang dari Semenanjung nak ke Sabah Sarawak, kita cover tak bang penerbangan dia? Menarik soalan tu. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar kita yang mungkinlah yang mendaftar ni dapat belajar di UMS kan. Ini sebahagian daripada program integrasi lah kan ni kan. Jangan rasa tak nak pergi pula. Pergilah mana pelajar kita kan, tahulah pelajar kita ni tiba-tiba kena pergi jauh sikit daripada bawah bapak ni, dia rasa risau, homesick dan sebagainya. Tak ada, inilah masanya untuk belajar, explore di negeri orang untuk mengetahui apakah budaya, apakah bagaimana nak bergaul dengan orang-orang yang sedikit berlainan dengan kita dari segi budaya dan sebagainya. Jadi mana-mana adik-adik yang macam Puan Sharifah tadi kan, mana yang dapat pergi UMS ke, dapat pergi UNIMAS ke, kita sediakan bayaran tambah sekali. Untuk pergi dan balik. Pergi dan balik sekali. Pergi dan balik sekali. Pergi dan balik. Mana pergi tu masa nak pergi mula belajar. Balik tu masa dah tamat lah. Balik tu masa tamat. Sama juga pada pelajar-pelajar daripada Sabah Sarawak. Yang ke Semenanjung. Yang ke Semenanjung. Mana tahu ada yang dapat belajar di UM kan. Mana dapat belajar di UUM contohnya. Dia dapat juga kemudahan ini. Begitu baiknya kan, begitu hebatnya. Allowance wang saku cover, yuran penginapan cover, yuran pengajian cover, tambang pun cover. Pergi dan balik sekali je lah. Pergi dan balik sekali. Allowance wang saku pun dia tahan juga Puan Sharifah. Sebulan RM250. Siapa nak bagi RM250? Banyak-banyak. Betul lah tu. Banyak tu. Yang ni pun cara memohon dia online ke ataupun melalui pusat asasi masa daftar nanti? Okey, yang ni pula dia berlainan sikit. Untuk pemohon dia perlu melalui pusat asasi semasa daftar nanti. Jadi ikutlah nanti apabila seperti nyatakan tadi, bila dah berdaftar nanti dengarlah taklimat takbiran daripada pusat asasi masing-masing dan sudah tentu saya rasa mereka akan maklumkan kepada pelajar yang ingin memohon bantuan kewangan, bolehlah mengisi borang yang disediakan nanti oleh pihak pusat asasi. Cuma mana yang dah ada beasiswa tu tak layak lah. Okey, maknanya syarat untuk dapat BKA ni tak boleh dapat beasiswa daripada mana-mana. Tak boleh. Lainlah. Maknanya yang memang tak ada dapat bantuan mana-mana. Betul. Dia boleh dapat bantuan kewangan asasi ni. Betul.
Dia ada ikatan perjanjian ke Cik Okey. Razali yang ni? Tak selalu, yelah kan, ada kalau tak habis belajar ke, tak ni ke, ada macam sebarang denda ke apa ke yang ni? Untuk program ini untuk adik-adik bagi memastikan adik-adik fokuslah fokus supaya tidak tersasar daripada objektif memasuki Menara Gading ni kita perlu melaksanakan surat ikatan perjanjian di mana ikatan perjanjian ini untuk bantuan kewangan ini memang perlu ditandatangani oleh pelajar-pelajar yang mendapat bantuan kewangan ini. Perlu sign jugalah, ada jugalah ikatan perjanjian bermakna. Ya, sebenarnya itu nak bagi motivasi untuk adik-adik ni habis belajar sebab asasi ni baru permulaan. Baru permulaan. Lepas ni nak melangkah ke Menara Gading yang lain pula kan. Jauh lagi tapi step by step lah kan. Step by step dan sekiranya kita buat perjanjian ini pun supaya adik-adik dapat memperingatkan diri sendiri jugalah supaya ada perkara yang perlu dia datang bersama tanggungjawab. Betul, datang bersama tanggungjawab. Macam cerita Spiderman. Cerita Spiderman kan. Datang bersama tanggungjawab. Yang penting habis belajar. Betul. Yes. Okey. Kita ada satu video saya nak share ringkasan berkenaan dengan bantuan kewangan asasi ni. Saya pun tak pernah tengok lagi video ni Puan Sharifah. Okey, sebab yang ni lah yang paling bantuan kewangan asasi ni yang paling glamour lah sebenarnya. Video ni mungkin khas dibuat untuk jurusan APT kot Puan Sharifah Ya. Okey, kita saksikan sekejap video ni. Okey, saksikan adik-adik. Lambat sikit tu. Itu sedikit lewat. Dia delay sikit. Tapi kita play lagi. Tadi kan. Ini lah dia dalam kembangan tu. Boleh lepas. Seribu tu. Apa? Selaju pembagainya. Tadi tutup ada dulu. Untuk tahun ni lah. Untuk tahun ni Puan Sharifah. Ya betul. Nak play lagi sekali ke macam mana? Play lagi sekali lah kot. Ada yang terlepas tadi. Ada yang terlepas. Kita play lagi sekali. Alright. Okay. UMK pun ada tu. Itu link dia boleh tengok nanti kalau ada di phone. Alright. Okey, boleh dapat ya adik-adik tadi? Dapat ya tadi. Tapi tak apa, macam biasa kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus ke kita punya laman web www.mohe.gov.my ataupun boleh call hotline kami 0384 kali 8888 1616. Okey, yang terakhir sebab tadi kita dah cerita khas untuk OKU yang pertama, yang kedua untuk OKU pendengaran dan pertuturan. Betul. Yang ketiga bantuan kewangan asasi itu memang untuk general lah semua orang. Okey, yang keempat ni saya rasa memang khas sikit, dia lain sikit sebab dia khas untuk yang ambil laluan TVET di College Community. Betul? Jadi maksudnya kita seboleh-bolehnya kita nak cover semua lepasan-lepasan SPM ni, maknanya mana-mana cabang pelajaran yang dia ambil pun sebolehnya kita nak cover lah. Betul. Okey, kita teruskan je lah Cik Razali untuk cerita apa dia bantuan kewangan untuk yang ambil laluan TVET di College Community ni. Okey, saya rasa maksud Puan tadi tu program bantuan kewangan pelajar College Community ya? Okey. BKBK. Cik Razali boleh ke? Abang ada soalan. Lah. Okey. Soalan tadi, bagi calon OKU juga rujuk kepada universiti yang disebut tadi ke? Okey. Maksudnya ikut. Okey, untuk calon OKU tadi, maksud cik mungkin tempat pengajian lah ni rasanya kan. Okey, yang tadi tu adalah merujuk kepada bantuan kewangan asasi Cik Pintan 03 ni. Wei Pintan saya sebut nama Wei Pintan sajalah.
Okey, untuk yang bagi calon OKU ini, universiti mana-mana boleh pergi asalkan ianya diiktiraf oleh MQA, mendapat akreditasi oleh MQA dan juga JPA. Ini untuk bantuan kewangan OKU tadi. Untuk kewangan OKU dia tak kisah. Ya. IPTA, IPTS, Ya. college community, polis semua boleh. Betul. Janji diiktiraf oleh JPA dan MQA. Betul. Okay. Untuk bantuan kewangan asasi sahaja yang ada 13 tadi ya. Betul. Okey, tu ada soalan lagi. Okey. UTM ada termasuk dalam program asasi? Okey. UTM untuk makluman Cik Wei Pintan ni dia tidak termasuk dalam 13 universiti tadi. Sebab dia universiti dia ada program lain lah. Dia tidak termasuk di bawah program untuk menerima bantuan kewangan asasi ni. Okey, dia tak termasuk UTM tak termasuk minta maaf ya. Okay, ada soalan seterusnya. Assalamualaikum. Jika gagal asasi, perlukah dilansaikan bantuan asasi ini? Maaf, saya mungkin tertinggal maksud. Okey. Kalau gagal macam mana? Asasi? Kalau gagal itulah seperti yang dimaklumkan tadi kan. Kita ni bukan nak menghukum ataupun kita bukanlah kita nak menganiaya sesiapa sebenarnya. Program ini perlu, walaupun namanya bantuan kewangan, kita ada elemen untuk sains supaya pelajar mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan program ini dan tamat dengan jayanya. Tapi straight to the point lah, straight to the point memang kena bayar lah kalau tak selesai dengan jayanya. Kalau tak silap saya, kena bayar dan dia tak boleh, sekiranya dia masuk balik ke asasi lain, dia dah tak layak untuk memohon bantuan ni. Betul tak Cik Razali? Betul. Okay. Jadi pastikan fokus tu kan, tanamkan niat untuk habiskan asasi ni. Janji lulus. Janji lulus. Ya, janji lulus. Lulus berapa sekarang? 2 pointer. Ke berapa? 2.5. 2.5. Janji lulus lah, senang cerita. Janji lulus insya-Allah sebab ini memang kita nak bantu semua pelajar-pelajar. Okey, ada soalan seterusnya. Assalamualaikum. Bantuan kewangan asasi ini akan diberikan sebelum memulakan pengajian atau selepas? Soalan yang Waalaikumsalam ya. Afiq Anwar. Bagus soalan ni. Okey, soalan ni seperti nyatakan tadi bantuan kewangan asasi ni akan diberikan apabila pelajar mendaftar di pusat asasi tu nanti. Bermakna dia dah nanti Afiq kalau dah masuk universiti nanti dapat di pusat asasi buat permohonan melalui pusat asasi yang berkenaan. Maknanya selepas daftar lah. Selepas daftar. Dah sah jadi pelajar pusat asasi tu, isi borang dapat. Ya. Okey. Ada soalan lagi. Isnurafa. Bantuan kewangan untuk diploma ada ke? Bantuan kewangan untuk diploma ni di bawah bantuan kewangan OKU tadilah. BKOKU tadi. Tak ada. Tapi untuk khusus kepada untuk diploma ini kita tiada lagi. Di bawah KPT tiada maksudnya. Tapi ada di bawah kementerian dan agensi lain lah. Betul. Saya rasa. Di bawah agensi lain tu ada lah. Sebab untuk KPT ni kita hanya cover untuk bantuan kewangan asasi sahaja. Betul. Bantuan kewangan asasi dan bantuan kewangan pelajar college community lah. Ada lagi tu. Orang yang sama juga tadi. Bermakna calon OKU dapat program asasi boleh juga membuat permohonan bantuan kewangan BKOKU? Ya, boleh. Boleh? Maknanya boleh. Untuk OKU je memang special? Ya. Alright, dia boleh dapat dua-dua tu? Ya. Mungkin nanti ada adik-adik yang OKU yang dapat masuk asasi, so boleh juga mohon untuk bantuan kewangan OKU. Okey, alright. Kita habis dulu Q&A setakat ni. Kita sambung yang tadi tu, terhenti sekejap tadi untuk laluan TVET punya program tadi. Itu sambung balik tadi ada Q&A kan? Q&A. Betul lah. Okey. Tak naklah nanti terlupa pula jawab kan. Okey. Untuk yang BKPKK ini bantuan kewangan pelajar college community ini seperti yang dinyatakan oleh Puan Sharifah tadi ini merupakan satu lagi cabang elemen di bawah sayap TVET lah. Itu saya TVET. Jadi untuk BKPKK ini kita berikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat sijil di college community. Yang ni college community sahaja. College community sahaja. Kita lebih 100 lebih ni college community kan. Mana-mana college community lah dekat Malaysia ni. Alright. Jadi di mana-mana pelajar sijil di college community dia boleh memohon untuk bantuan kewangan ini. Tapi adalah syarat dia kan. Okey, boleh ceritalah tu syarat-syarat dia. Okey. Syarat-syaratnya yang pertama sekali lagi pemohon hendaklah warga negara Malaysia dan BKPKK ini adalah diberikan kepada pelajar yang ibu bapa ataupun penjaga sah mereka berpendapatan kasar bulanan isi rumah berpendapatan isi rumah sebanyak RM4,849.
Ini pun mengikut tarifan B40 yang sekarang ni. Okey. Macam bantuan kewangan asal tadi B40, M40 boleh Betul. dapat. Yang ni khas untuk B40 saja. Khas untuk B40. Yang ni khas untuk B40 yang ikut laluan TVET di college community. Betul. Sorry, peringkat dia sijil, betul eh? Betul, ni peringkat sijil. Alright. Okey. Dan pelajar-pelajar juga tidak ada penajaan lain lah. Okay. Yang ni amount yang dia dapat tu berapa? Dan merangkumi elemen-elemen apa? Okey, amount yang dia dapat untuk program ini sangat straightforward. Ia memberikan bantuan kewangan dalam bentuk wang saku lah kepada pelajar. Yang ni wang saku. Ini wang saku. Mana pelajar dia dapat RM300 setiap bulan. 300 setiap bulan. Betul. Okay. 300 setiap bulan. Jadi di college community sekarang ni dia satu semester dia 6 bulan. Jadi setahun ada 2 semester, bermakna dia akan dapat dalam satu semester tu kalau 300 1,800 Puan Sharifah. Jadi kalau dia mengikuti peringkat sijil tu dia akan dapat dalam setahun tu dalam 3,600 lah. Betul. Ini memang khas untuk wang saku sajalah ya. Betul. Okey, yang ni ada syarat-syarat macam tadi juga ke? Syarat lulus ke minimum CGPA ke untuk melayakkan, sebab dia kan by semester kan. Betul. Maksudnya mungkin SEM 1 nak ke SEM 2 tu ada syarat ke untuk dia terus dapat bantuan ni? Betul, dia tetap perlu memastikan CGPA mereka adalah tidak kurang dari 2.0. 2.0. Janji lulus jugalah ni. Janji lulus. Jadi janganlah tuang-tuang ya adik-adik mana yang masuk college community tu dapat pula bantuan kewangan ini kan. Jadi teruskan pengajian ya, pastikan tidak tercicir lah. Tak drop lah CGPA tu. Jadi 2.0 kekalkan 2.0 dan ke atas boleh dapat bantuan kewangan ini. Dan yang menariknya untuk kali ini dan untuk tahun ini dan akan datang, bantuan kewangan ini tidak terhad kepada 2 semester saja. Dia akan beri sehingga 3 semester. Sebelum ni 2 semester saja. Sebelum ni 2 semester saja punya apa? Okey. Bonus point. Bonus point, yes. Sebab SEM keempat tu saya difahamkan dia internship lah. Betul. Practical. Betul, dia practical. Dia LI. Kita bagi 3. LI, Latihan industri. Sebab itulah kita bagi 3 semester je. Maknanya sepanjang pelajaran, insya-Allah wang saku terjaminlah RM300 sebulan. RM300 sebulan. Okay. Kalau kata dia tak capai CGPA tu, maknanya next semester tu memang automatik dia tak dapat lah. Automatik dia tak dapat lah. Jadi pastikan adik-adik lulus. Senang cerita, 4 bantuan tadi tu memang nak bagi untuk kita belajar. Belajar, tamat pengajian tu dan boleh sambung ke peringkat yang lebih tinggi lah. Sebab kalau tengok yang ni kita banyak cover sijil, asasi. Okey kan. Next tu sebenarnya kita ada lagi sebenarnya. Untuk yang ni, untuk apa ke peringkat lain tu macam yang Cik Razali bagi tahu dah, brain science kan. Sebab brain science tu dia cover dari ijazah pertama. Daripada ijazah pertama, betul. Ijazah pertama. Maknanya bawah KPT ni yang fokus hari ini memang bantuan kewangan. Sebenarnya kita ada lagi program lain, tapi janji yang penting adalah lepaslah fasa yang pertama ni dulu. Okey, jadi kalau nak tengok sebenarnya empat bantuan kewangan ni dah cover kebanyakan kategori dan golongan lah. Betul. Okey. Dan apa-apa pun kalau nak dapat maklumat lanjut, macam saya bagi tahu tadi, boleh layari laman web kita www.mohe.gov.my. Betul. Atau terus call hotline kita 0384 kali 8888 1616. Walaupun dalam tempoh PKP, kita ada orang yang bertugas hari-hari untuk jaga hotline tu. Jadi don't worry, akan ada je orang yang sentiasa pick up. Okey. Rugi kalau tak ambil peluang bantuan kewangan banyak ni kerajaan nak sediakan. Kita nak bagi je ni. Janji sama belajar. Jalankan tugas anda sebagai pelajar. Kita tengok ada satu lagi soalan. Ada lagi soalan? Tadi tu 8 dan 9 ya. Okey. Alright, kita sorry. Okey, ada lagi soalan. Okey. Selepas mendapat kelulusan untuk masuk program asasi atau diploma, calon boleh buat permohonan mata kewangan melalui universiti tersebut atau melalui bahagian beasiswa KPT. Okey. Untuk soalan ni, untuk yang telah mendapat masuk program asasi, pelajar perlu memohon melalui pusat asasi di universiti tersebut. Mohon melalui situ. Maknanya dari pusat asasi tu yang akan hantar ke bahagian beasiswa. Ya, betul. Tapi jangan risau. Sekiranya ada keciciran ke apa, sentiasa boleh menghubungi bahagian beasiswa. Betul.
Okey, ada soalan seterusnya lagi. Okey. Maaf bertanya, tak apa. Untuk bantuan kewangan asasi, adakah UKM termasuk di dalam senarai? Termasuk kan tadi. Cik Sarifah juga nama dia. Sarifah. Alamak, Tapi sama bukan nama. Sarifah Nurdiana ni lah kot. Ni Sarifah Sarifah 69. UKM termasuk UKM termasuk dalam senarai 13 Universiti Awam yang melaksanakan program bantuan kewangan asasi. Mungkin terlepas tadi kot. Kita baca balik lah. Okey. Apa yang okey. Mari kita bacakan takut ada yang balik. terlepas tadi, kita baca balik. Apa yang pusat asasi yang terbabit dalam bantuan kewangan ni. Okey, universiti yang pertama sekali saya bacakan semula Pertama sekali Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kemudian UiTM, kemudian UPM, kemudian UM, kemudian Universiti Sains Islam Malaysia, kemudian UPNM, UNIMAS, UMS, UNIMAS Universiti Malaysia Sarawak, kemudian UMS Universiti Malaysia Sabah, kemudian Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian Universiti Utara Malaysia, kemudian Universiti Sultan Zainal Abidin, dan juga satu lagi Universiti Malaysia Kelantan. Universiti Malaysia Kelantan. UMK pun ada juga. Okay. Bukan UKM dia UMK. UKM pun memang dah termasuk dah. Betul. UMK pula. Alright, senang cerita kita cover. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan 9. Okey, habis kita jawab. Okey. Jangan lupa kalau ada soalan di FB Live pun kita ada officer in charge yang akan jawab. Ya. Yang ni kita jawab yang mana soal melalui Zoom. Yang FB Live pun akan ada soalan. Dan macam saya cakap lah, apa-apa kalau katakan ada soalan kami tak sempat jawab dalam tempoh ni, masih boleh lah di laman web kami www.mohi.gov.my ataupun kita punya talian tadi. Betul. Ada satu lagi soalan lagi Cik Razali. 10 soalan ya. Okey. Apakah soalannya? Siapakah yang bertuah? Kita lihat. Okey. Macam mana kita nak mohon beasiswa untuk uni yang kita dapat dan bila akan dibuka? Ya, saya rasa ni beasiswa yang maksud dia under JPA atau lain-lain penaja kot. Ini yalah, ni tertakluk kepada penaja juga ni Cik Nurul. Tapi kalau dalam konteks KPT lah. Konteks KPT sekarang ni, kita kalau contoh macam contoh seperti BKA kalau adik Nurul dapat masuk mana-mana pusat asasi di mana-mana di 13 Universiti Awam yang disebutkan tadi, permohonan yang dikemukakan melalui pusat asasi pendanaan akan dikemukakan ke bahagian beasiswa di KPT dan seterusnya kita akan maklumkan semulalah kepada universiti tersebut. Dan adik Nurul akan dapat tahu nanti apabila dimaklumkan oleh pusat universiti asasi itu sendiri. Dia akan maklumkan begitu. Tapi untuk BKOKU dan juga PPK ni kita akan maklumkan secara online lah, melalui online. Dalam laman web kita. Ya, dalam laman web daripada sistem yang boleh mohon secara online tadi. Jadi kita akan maklumkan sebegitulah. Sebenarnya kita ada portal khas lah. Tadi selain pada laman web KPT www.mohi.gov.my. Kalau memang khusus untuk beasiswa ni sebenarnya kita ada beasiswa.mohi.gov.my. Okey, bila klik je beasiswa.mohi.gov.my tu nanti dia akan ada list semua program di bawah bahagian beasiswa KPT. Jadi boleh klik dan pilih, dia akan teruslah ada link kalau nak mana yang dah buka, yang sedang dibuka tu dia boleh mohon teruslah kan. Betul. Jangan risau. Kita akan cubalah sebaik mungkin untuk bantu semua. Siapa yang layak mesti dapatlah, senang cerita. Ya, betul. Okey Cik Razali, sedar tak sedar dah hampir sejam sebenarnya kita berbicara ni. Betul. Saya harap semua maklumat yang kami sampaikan berkenaan dengan bantuan kewangan, apa yang beasiswa KPT boleh offer, dapat maklumat ni. Betul. Kita sebagai recap ni, kita ada 4 bantuan kewangan. Yang pertama bantuan kewangan orang kurang upaya, yang kedua program pendidikan khas, yang ketiga bantuan kewangan asasi, yang keempat tadi apa saya lupa dah. Bantuan kewangan pelajar komuniti. Yang tu khas untuk Rantibat tadi. Ya, betul. Okey, 4 bantuan kewangan. Semua cover semua. Kalau nak tahu apa-apa boleh melalui laman web kami www.mohi.gov.my ataupun kalau specifically beasiswa.mohi.gov.my. Alright. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Razali. Terima kasih.
Ya, sudi Puan menjawab Sharifah. soalan, menerangkan Ha. kepada kita semualah pasal Ya. bantuan wangan yang disediakan oleh KPT. Betul. Harap-harap dapat manfaat lah sesi kita InsyaAllah. pada hari ini. Betul. Okey, Cik Razali, kita minta lah apa penutup. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Unster di bawah Jurumasuk IPT 21 dan juga Puan Sharifah juga kerana sudi mengacarakan program inilah. Sebenarnya kita bukannya kita tidak mahu pelajar-pelajar ini meneruskan pengajian. Cuma kita nak maklumkan kepada pelajar bahawa banyak peluang yang disediakan, terutamanya dari aspek pembiayaan dan juga penajaan. Walaupun mungkin penajaan tu merupakan dalam bentuk pinjaman, tapi ianya tetap baik untuk diambil peluang ini kerana sekurang-kurangnya dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban kepada ibu bapa kita kan. Ibu bapa kita sebenarnya yang bersusah payahlah membesarkan kita, yang memastikan kita mendapat pendidikan yang terbaik. Dan tanggungjawab adik-adik nanti adalah untuk belajar saja. Dapat bantuan kewangan ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk belajar saja. Jadi anggaplah ini sebagai satu peluang untuk adik-adik fokus. Sebab kami faham dalam keadaan semasa sekarang di mana dengan perniagaan online lah apalah kan dan sebagainya kan. Kita tidak menghalang itu adalah salah satu elemen keusahawanan kan. Sekarang ni kita pun nak menggalakkan keusahawanan. Tapi fokus tu adik-adik. Fokus tu kita ni memastikan adik-adik tidak terlalu seronok dalam mengusahakan sesuatu semasa tempoh belajar ni. Put first things first lah, letakkan keutamaan dahulu bahawa adik-adik perlu belajar dan memastikan tamat dengan jayanya. Okey, Cik Razali, soalan last. Ada soalan ni? Okey. Soalan last je saja, satu lagi. Mari kita lihat. Okey, Ribuan terima kasih perkongsian bermanfaat. Terima kasih Sharifah. Sebagai penutup, jaga SOP, stay safe, kekal di rumah sekiranya tiada urusan penting, supaya kita dapat kita dapat melandaikan keluk keluk tu. Vaksin vaksin jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar. Itu paling penting tu. Alright, sekian daripada kami berdua pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.